Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi para imam, hadirin puasa, saudara berbahagia, puasa, saudara, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Taala pada malam ini kita dapat sama-sama dipertemukan oleh Allah Taala dalam suatu majlis ilmu yang sudah semestinya lah di antara satu taman-taman surga yang Allah Taala sediakan kepada kita di alam dunia ini. Maka pada malam ini kita rasa amat bersyukur dan berdoa kerana Allah Taala telah memilih kita yang berada di dalam majlis ilmu ini yang disebutkan oleh Nabi kita sebagai taman-taman surga. Taman-taman surga di mana ada Allah, ya, tidak dapat kita nak bayangkan betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa gembiranya kita kalaulah kita berada di taman-taman, tempat-tempat ialah mungkin permainan untuk anak-anak, seronok kita berada di taman-taman. Tapi taman-taman surga ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahajalah yang dapat merasai kenikmatan bila berada di dalam taman-taman surga ini yang disebutkan majlis ilmu ini. Sebab apa? Sebab Nabi kita Muhammad SAW memberitahu kepada kita, man bisalat tariqan alman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang berjalan, ya, menuju ke majlis ilmu, maka akan dipermudahkan Allah Ta'ala baginya jalan-jalan untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Jadi inilah jalan yang akan dipermudahkan kita nanti setelah rahmat Allah, ya, untuk menuju syurga Allah. Bila mana kita hidup di dunia ini, kita tidak mencari jalan ini, maka sebenarnya sukar dan payahlah kita untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Ya, oleh sebab itulah bila mana kita berada dalam majlis ilmu ini, maka di antara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mattaba'a qaumun fi baitin yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah. Tidaklah, kata Nabi, suatu golongan yang berhimpun di rumah Allah sambil dia membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan buat mereka. Jadi maknanya semata-mata Allah, ya, bila kita berada dalam majlis ilmu ni, kita boleh lihat hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Seharian kita bekerja, ya, dengan masalah kerjanya, kat rumah, dengan isteri, dengan anak, dengan keluarga. Bila kita duduk dalam surau ni dengan Allah, tenang hati kita. Inilah tempat sebenarnya untuk menenangkan hati. Ala bizikrullahi tatma'innun. Dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Ya. Sebab tu ada seorang kawan dia jumpa, dia kata, ustaz, saya ni tak tahulah, hati dia tak tenang, tak tahu macam-macam lah, berubat sana, berubat sini, tak ada ketenangan dalam ini. Bila bekerja, maknanya asyik marah, bila balik rumah tu macam, ya. Dan pula penyakit saya ni dah hati tak tenang, kemudian jenis payah nak tidur, ya. Makan ubat tidur pun tak tidur juga. Jadi ada tak jalan ataupun ialah ubat yang boleh menenangkan hati dan juga boleh, maknanya saya mudah untuk lelah. Saya kata, cubalah tuan, pergilah ke majlis-majlis ilmu. Kalau ada tuan, duduklah, dengarlah, insya-Allah akan tenanglah. Ya.
Kemudian dia pun mata Allah, pergilah. Alhamdulillah bila ada pengajian, dia duduk dalam majlis ilmu. Lepas pada hari itu, sehari lepas dia jumpa dia, Ustaz, Alhamdulillah, memang betul Ustaz. Bila saya duduk dalam majlis ilmu, bila Ustaz dengar bagi kuliah, tenang hati saya. Bukan saja tenang Ustaz, hidup pun mudah. Mudah pula lelah. Ya? Tidak ke rumah payah nak lelah. Duduk dalam majlis ilmu mudah lelah. Ya? Ada juga ini orang macam. Tapi tak apalah, kau buang, maknanya boleh menenangkan hatinya dan boleh juga untuk, yalah, bila hati tenang, mudahlah ya. Segalanya apa yang kita inginkan mudah, Allah Ta'ala akan permudahkan. Dan bukan sahaja itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ialah ketenangan buat hati kita, kemudian menyelubungi kerahmatan. Ya, bila kita duduk dalam ilmu, Allah akan turunkan kerahmatan dalam hidup kita. Sebab tu kita hidup ni, kita nakkan nikmat yang berserta dengan rahmat Allah. Ya, ada orang dapat nikmat tetapi tidak disertai dengan rahmat. Bila nikmat kita dapat, bila tidak disertakan dengan rahmat, maka kehidupan seseorang itu, ya, dia akan hidup dalam keadaan yang tidak mendapat ketenangan di dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negerinya dan negaranya. Ya. Keluarga yang nak mendapatkan rahmat, nak mendapatkan nikmat beserta dengan rahmat, kita nakkan. Negeri pun, negara pun begitu, kita nakkan nikmat beserta dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya, maksud nikmat yang beserta dengan rahmat ini bagaimana? Ialah sesuatu yang kita dapat itu diredai oleh Allah Ta'ala. Bila Allah redha kepada kita di mata Allah, ialah maknanya keluarga kita, bila keluarga diredai oleh Allah, keluarga itu akan hidup dalam keadaan keluarga yang bahagia. Ya, kalau kita bekerja dalam sebuah syarikat, kita bekerja dalam sebuah jabatan, kita bekerja dalam sebuah kilang yang mendapat rahmat, ya, bila Allah turunkan rahmat dalam pekerjaan kita, kita kerja pun dalam keadaan mendapat ketenangan. Sebuah negeri dan negara yang diamanahkan oleh Allah pemimpinnya untuk mentadbir beserta dengan rahmat Allah, maka negara itu akan menjadi negara yang mendapat kerahmatan, keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Jadi syarat nak mendapatkan nikmat yang bersama dengan rahmatnya apa dia? Perlunya kepada kita ilmu. Ya, perlunya kepada kita ilmu. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang mengenalkan diri kita ini kepada Allah. Man arrafa billah wa arrafa nafsahu. Barang siapa dia mengenal Allah, dia akan kenallah diri dia. Ya. Tetapi oleh kerana hari ini apabila kita diberikan nikmat yang tidak beserta dengan rahmat, maknanya nikmat yang kita dapat, makin banyak harta kita, makin jauh kita dari Allah Ta'ala. Ya, makin besar pangkat dan jawatan kita, kedudukan kita, makin sombong, makin angkuh kita. Seolah-olah dunia ni macam kita yang punya. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana nikmat yang kita dapat tidak beserta dengan rahmat Allah. Inilah yang kadang-kadang yang perlu kita kena fikir, kena muhasabah. Apa makna rumah kita besar, ya, rumah besar, kenderaan besar, bini besar. Minta maaflah ya, bukan badan ni bilangan dia mungkin kan, mungkin dia bukan di sinilah, di Afrika insyaAllah kan? Ya, mungkin besar. Apa maknanya? Kalaulah kita diberikan harta banyak, semua banyak, tetapi Allah tak turunkan rahmat dan keberkatan, maka segala harta yang kita dapat itu menjadikan kita makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Allah Ta'ala. Bila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Tapi bila hati tidak disertai dengan nikmat yang beserta dengan rahmat, dia tidak akan nampak kebesaran itu hak Allah. Dia akan, maknanya dia akan rasa yang besar itu ialah perniagaan dari Allah. Ya. Berapa ramai hari ini bila orang mendengar seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi berniaga lebih besar dari Allah, rumah lebih besar dari Allah, isteri, anak, suami, pangkat, jawatan, kedudukan lebih besar dari Allah. Malah kadang-kadang kuasa kadang-kadang lebih besar dari Allah Ta'ala. Bila mana dia merasakan itu lebih besar dari Allah, maka ya, segala apa yang kita dapat tadi, kita tidak akan hidup dalam keadaan rahmat, dan kita tidak akan hidup dalam keadaan keberkatan di dalam kehidupan kita. Kerana syarat nak dapat rahmat dan keberkatan, memang Allah kata apa?
walau annal ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan jikalaulah kata Allah penduduk dalam sebuah kampung, negeri, negara, keluarga itu mereka beriman dan bertakwa, ini syarat nak dapatkan rahmat dan keberkatan. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Apa makna keberkatan daripada langit? Hujan turun, bukan hujan turun sebagai bala tapi rahmat. Dengan turunnya hujan, alhamdulillah tanam-tanaman kita subur. Ya, dengan turunnya hujan, maka segala hasil bumi yang ada, maka untuk kita gunakan urusan dunia kita, untuk dekat kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah turunkan bukan hanya daripada langit dan bumi, keberkatan daripada hasil bumi, berkat. Maka rakyatnya akan tenang, rakyatnya akan aman, rakyatnya hidup dalam keadaan selesa. Ini yang menunjukkan keberkatan dan rahmat yang Allah turunkan. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kata Allah, dan jikalau penduduk itu mereka tak beriman dan tak bertakwa, maka akibat daripada itu maka Allah turunkan azab, Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah, Allah turunkan macam-macam masalah yang berlaku. Kerana apa? Kerana penduduknya itu tidak beriman dan bertakwa. Pemimpinnya tidak beriman dan bertakwa, suaminya tak beriman, istrinya pun tak beriman dan bertakwa, anaknya tak beriman dan bertakwa, maka akibat daripada itu maka Allah turunkan bala dan musibah. Sebab itu semua rahmat Allah ini macam-macam Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Musibah-musibah, ya, masalah-masalah yang berlaku, masalah bunuh sajalah, makin berkurang, makin bertambah, ya, buang anak, ya, sosial, masalah jenayah, ragut, dan hingga mengakibatkan hari ini kita pun rasa tak tenang sebenarnya. Betul ke tidak? Kalau keluar rumah pun Allah, itu maknanya di segi diri kita sendiri. Belum masalah yang kita hadapi, masalah ekonomi kita, perbelanjaan kita. Allah, sekarang Malaysia rumah, kalau pergi kedai itu kalau bawa RM50 tu rasanya kadang tak cukup, ya. Sebab kos hari hidupnya bukan makin makin tinggi keadaan ataupun kehidupan. Maka kita kena kembali, kenapa ini boleh berlaku? Mungkin Allah tak turunkan berkat dan kerahmatan di dalam diri kita. Kenapa Allah tak turunkan rahmat dan keberkatan ini? Kerana di antaranya bila mana kita menjauhkan diri kita dalam majlis ilmu. Nampak? Sebab Nabi sebut, sayati zamanun ala nas yafirru minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman, pada zaman itu Nabi kata, ya, ramai di kalangan umatku yang meninggalkan ulama dan fuqaha. Mereka meninggalkan ulama, maknanya mereka tak mau dengar kata ulama, tak mau dengar nasihat pandangan ulama, dan majlis fuqaha, majlis ilmu, ya, tak mau datang, tak mau dengar. Bila mana ini berlaku, Nabi kata fasayabtariyahumullah bisalas biliyas, maka Allah akan turunkan 3 bala. 3 bala Allah turunkan bila mana kita ni menjauhi diri dari ulama, majlis ilmu tak nak datang. Allah turunkan 3 musibah. Yang pertama, yarfa'ullahul barakati min kasbihim, Allah hilangkan keberkatan daripada rezeki yang kita dapat. Makna rezeki yang kita dapat ni tak berkat. Sebab tu semua kadang-kadang hari ini orang makin kaya tak cukup, ya, dah kaya dah tak cukup, nak lagi, nak tambah. Kerana apa? Tak ada keberkatan dalam hidup, ya. Ini di antara yang kita lihat hari ini. Allah hilangkan hasil keberkatan. Umurnya, bukan rezeki itu banyak, rezeki umur dah 40 tahun tapi masih lagi tak kenal surau. Umur dah 60 tahun tapi masih lagi tak kenal tu imam surau. Apa cerita? Kan? Dah umur 60 tahun tanya ke imam surau, saya pun entah, aku pun tak kenal. Mana nak kenal? Surau tak pernah datang, masjid pun tak pernah datang. Mahir berlaku di tempat saya, di tempat tu imam tu. Satu hari ada orang datang rumah dia bagi salam, pagi-pagi lagi. Assalamualaikum, nak tanya. Saya nak tanya mana rumah Tok Imam.
Padahal yang jawab tu imam lah. Boleh tanya imam. Padahal dah duduk depan tu imam lah. Maksud tu imam pun pura-pura tanya lah, ni apa hajat ni yang banyak cakap pula orang dulu ni. Saya dalam keadaan terdesak ni tuan, mana rumah tu imam? Cakap lagi dia duduk, nanti saya tunjukkan. Dia apa masalah? Tak ada. Masalahnya anak saya meninggal, dia nak minta uruskan jenazah anak saya ni. Dia tak tahu macam mana nak buat, nak cari tu imam. Maksud imam kata dah duduk sini berapa tahun dah? Dah 7 tahun. Bayang, 7 tahun duduk di taman perumahan. Duduk taman lah, perumahan, banyak perumahan taman. Tapi jenis duduk taman, jenis kita dah duduk taman jadi tak pernah datang. Kalau dia datang pun ada hajat, tahlil baru datang. Kan banyak orang gitu. Kadang-kadang orang surau dah kenal lah ni, ada lain, ni mesti tahlil. Ini bukan. Dia datang sebab ada hajat, nak tahlil, nak cukup jambul anak, apa lagi, nak sunat anak, nak minta solat hajat. Yang lepas tak ada lah, tunggu bulan Ramadan, kan? Ini yang iman bermusim-musim ni, dia tak iman, istilahnya iman yang istiqamah yang berkekal. Dah 7 tahun, bayangkan makhluk imam surau tak kenal. Bila berlaku kematian baru nak cari imam. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Di Masjid Meru mah, lama dah, di zaman pemerintahan Majapahit dulu lah. Sekarang ni dah bukan apa ya. Dulu memang payah nak kuliah-kuliah pengajian ni. Tak, kalau sekarang ni alhamdulillah lah, surau masjid pun banyak dah. Cuma atas kita je lah, nak pergi tandak je. Kita boleh pilih, banyak surau-surau ya, dikatakan banyak kuliah-kuliah. Tapi dulu Allah payah. Dulu nak apa ni, ustaz pula yang payah nak buat kuliah. Sekarang ni orang pula cari ustaz. Ustaz pula penuh dah tak dia buat. Dulu ustaz tak ada, nak mengajar kat mana tak ada tempat. Kalau ada pun ialah ada rumah orang jemput kan. Tapi sekarang dah kata orang dah minta, dah penuh. Allah dah penuh. Kadang kesian juga. Itu surau saya ni ustaz tak ada kuliah, minta lah buat pengisian. Bukan tak ada, tapi dah jadual dah penuh. Boleh itu pun bulanan kan? Jadi keadaan itulah yang berlaku. Jadi alhamdulillah mana kesedaran tu ada. Dia kata kadang-kadang kita itulah bila dah nak sakit. Yang malamnya bila dah berlaku keadaan itu, ya, bila nak buat tahlil, semayang isyak tak semayang di surau. Kan? Pernah satu tempat tu minta jemput semayang, nak jemput tahlil, tengok semayang satu saf pun tak sampai. Bila sampai rumah, Allah Allah penuh sampai keluar orang datang. Kita tanya daripada mana makhluk-makhluk yang datang. Rupanya ramai penduduk Karyang. Ya, kalau buat bajian rupanya penduduk dalam Karyang ni orang Islam majoriti ramai. Tapi yang datang rumah Allah ni apa? Tak ramai. Jadi inilah keadaannya yang berlaku. Mana Allah tarik keberkatannya, hilangkan keberkatan umum. Dah ada peringkat sedemikian. Sebab tu saya ingin mengajaklah diri saya dan semuanya. Kalau ada orang jemput dia jadi tak ke surau, jemput dia datang tahlil, datang rumah, jangan datang. Tapi orang kita ni kadang-kadang, kita ni, yelah kita sangka baik, mungkin dia ni tak faham, mungkin dia ni jahil kan, kita anggap begitulah. Jangan kita pulaukan. Ya, jadi peranan kita apa dia? Peranan kita sebagai da'i, sebagai pewaris kepada para nabi, kita dakwah ni, kita ajaklah. Ya, bila dijemput datang, kita datang. Tapi kita gunakan kesempatan masa, macam mana nak guna kan? Ini waktu imam, kita gunalah. Kalau dia bagi air tu, alhamdulillah lah mana air untuk baca doa ni, imam nak ajak saya nak baca doa untuk Allah sebulan-bulan ayah saya semua. Jadi sebelum baca doa tu, bagi sikit tazkirah. Usah panjang lah, 5 minit, 3 minit cukup. Apa tazkirahnya sekejap je. Cakap dengan rumah, terima kasih tuan rumah, jemput saya, jemput semua hadir pada malam ini. Dan saya mewakili surau Luqmanul Hakim, ya, berbesar hati menjemput tuan rumah dan semua yang hadir ini datanglah ke surau. Ya, ziarahlah rumah Allah Ta'ala. Ya, kami amat-amat mengalu-alukan. InsyaAllah kita ada kuliah-kuliah, ada pengajian-pengajian, kita imarahkanlah. Jadi kita sebut macam ni. Mana seorang yang datang tu, yang tak pernah datang pun, dia akan apa ni? Mungkin tersentuh hatinya, ya, tersentuh jiwanya. Tapi yang kadang-kadang yang berlaku pada masyarakat kita
hanya duk mengumpat di belakang. Ini yang malang dia. Kita dah mengumpat orang tak ke surau, kita dah mengumpat, dia dah hanya mengatakan ibu duduk kat sini, tahu tak pernah datang surau, apalah jiran aku. Tapi waktu yang sama kita tak pernah ajak dia. Pernah tak kita? Dia pernah malam ni ke surau? Tak pernah kan? Mengumpat, mengata. Ini yang kita bimbang. Ya, dia Nabi sebut berapa ramai di kalangan umatku yang buat kerja amal baik tapi dapat pahala kepada orang yang tak beramal. Allahu Akbar. Macam mana? Kita datang surau tapi pahala dapat orang yang tak datang surau. Macam mana boleh pula macam tu? Sebab kita datang untuk mengumpat orang tak datang. Pahala kita habis ke dapat ke dia. Hak dia tak datang. Tapi jangan pula orang yang tak datang doa pula, ya Allah, minta orang suruh umpat aku lah, dapat pahala kan. Ini tak betul lah pula. Inilah yang banyak pula. Banyak. Saya sering ingatkan mana-mana kuliah dengan kita, jangan. Sebaliknya, kalau sekiranya kita tak mampu nak ajak doa untuk dia, ya Allah, berilah hidayah kepada jiran aku ni, ya Allah, agar dia dapat datang rumahmu, ya Allah. Kita doa. Sekuat-kuat kita boleh jawab di hadapan Allah Ta'ala, apa tugas kamu, apa peranan kamu sebagai saudara se-Islam. Apa kita nak jawab? Bila Allah tanya kita, kita bimbang, jiran boleh tarik kita masuk neraka nanti. Jiran boleh dakwa kita di hadapan Allah. Wahai puan, memang jiran aku ni rajin ke surau, rajin kuliah, rajin mengaji, tapi aku duduk sebelah rumah, tak pernah diajak. Allah, tak lepas kita baca kitab Tambiihul Ghafilin. Saya malam, setiap malam di Masjid Merah itu memang daripada tahun 2000, 13 tahun mengajar. Masjid lama dari rumah ya. Baca Tambiihul Ghafilin dah 13 tahun, masuk dah jilid yang kedua dah. Dalam kitab tu disebut Tambiihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa ya. Ini antara yang disebutkan. Maknanya saudara kita boleh heret kita nanti, walaupun kita banyak buat amal saleh, beribadah sebagainya. Ya, sebab tu bila mana Allah kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kan? Wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah tak suruh jaga diri kita saja, Allah suruh jaga diri dan keluarga kita. Keluarga ni ulama kata apa? Bukan hanya keluarga tu pada isteri, anak, ya, termasuklah ahli karya yang berada di tempat kita. Ini keluarga kita. Saudara yang seagama dengan kita, ini keluarga kita. Sebab tu kita ajak mereka, jomlah kita. Bila dia datang, dah ke surau, apa yang kita nak buat? Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, syukur. Jangan pula bila dia dah datang, kita nak mata lagi. Ya, buang tabiat ke apa kamu? Ya, sebelum dia tak pernah datang, dia datang, tengok lampu dah padam. Ini bawa mana petaka lagi? Allah. Ini penyakit orang Melayu kita ni. Kenapa kita ni banyak sangka buruk? Cuba kita bersihkan hati kita, banyak sangka baik. Kita anggap mungkin dia jahil, mungkin dia tak tahu. Ya, tapi masalahnya itulah berapa ramai di kalangan kita yang mampu lah. Pertama masalah aurat. Ya, saya mengajar sekolah, saya nak ceritalah sikit pengalaman. Bila saya mengajar di sekolah, ialah dah dilantik bagi ketua guru lah ya, di sekolah. Saya pesan dengan guru-guru saya, dengan kerajaan sekolah, saya kata kalau ada mak ayah datang ke pejabat tak pakai tudung, tutup aurat, ustazah, tolong nasihatkan. Nasihat. Bila cakap macam tu dah jadi macam fobia. Jadi nak menegur, nak bagi tahu. Geleng kepala terus. Kata, kenapa tak boleh, tak sanggup. Ya Allah, kata dia ni saudara kita, mungkin dia jahil, tak sanggup. Saya tak apalah, kalau macam tu, kalau ada mak ayah datang tak pakai tudung, mak itu nanti bagi tahu dengan maknya, kata saya nak jumpa, berusaha nak jumpa masuk pejabat. Satu hari dengan izin Allah datang seorang memang jadi free, tak pakai tudung, dan seluar ketatnya apa semua. Bila dipanggil, kata tuan guru besar lagi, kita masuk pejabat. Itulah saya kata ditanya lah, ada apa Ustaz? Mula-mula kita itulah nak masuk macam mana nak menegur. Sebab kita manusia ni kadang-kadang ialah bila kita cakap, kita cepat terasa. Betul ke tidak? Malah bukan cakap terasa, kadang-kadang kita marah. Ada orang kira tak boleh ditegur, berhenti. Padahal memang dah salah, betul salah dah. Ini jenis manusia jahil murakab. Dah lah jahil murakab, jahil jenis jahil yang bodoh sombong. Ini orang bodoh sombong. Dah orang bagi tahu, dah lah bagi tahu, patutnya bersyukur, tapi dia berhenti marah pula. Jenis manusia bodoh sombong.
Ini yang berat ni, jadi ada jadi manusia macam. Jadi macam mana cara nak tegur? Saya pun bila masa saya bagi tahu dengan dia, kata puan, sebenarnya macam ni saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih puan. Dia pun sudahlah kan, puji dulu Imam. Puji dulu. Jangan terus pukul kan. Kita ni asyik nak mengentam je. Sebab tu Islam dia bukan menyerang, maknanya menerang. Terangkan dulu. Dalam konsep amal ma'ruf, cuba kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Dia ada apa dia? Dia punya step by stepnya. Tahap satu apa dia? Kedua, ketiga, keempat. Bukan terus pukul. Bukan terus kita nak hukum orang tu dah. Ya, jadi macam mana caranya, terangkan dulu. Bagi tahu terima kasih banyak. Kenapa Ustaz? Puan telah dipilih oleh Allah. Kata puan dah hantar anak puan sekolah agama. Kita senang saya. Dia pun alhamdulillah tak syukur sangat saya nak jadi anak saya anak yang solehah Ustaz. Ya? Dia faham anak solehah, nak jadi anak yang baik. Memang itu yang saya harap. Kalau saya mati, anak saya lah yang saya harapkan doakan untuk saya Ustaz. Ya? Sebab saya dah, ialah kalau tak ada agama Ustaz, teruk. Kita ni jadi jahil. Padahal dia sendiri tu jangan jahil tak sedar. Ya, kita anggap dia tak faham lah dulu ya. Mungkin dia tak faham. Ataupun ialah dulu mengaji tapi tak, mungkin tak lebih jelas kan. Jadi bila macam ni mana saya nak sebut. Saya kata, tapi itulah Ustaz dia kata saya ni kadang ialah kadang dia malas juga katanya kan. Okeylah, terus saya kata macam ni lah puan. Sebenarnya macam ni puan, saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa Ustaz? Sebenarnya puan, saya ni, kita ni ambillah kita ni saudara seagama puan Islam. Tapi sebenarnya saya rasa bersalah puan. Kalau saya tak cakap, saya rasa bersalah. Pertama, saya bersalah dengan Allah. Ya, kedua, saya bersalah dengan Tuhan. Kenapa Ustaz? Apa salah Ustaz? Ustaz tak salah apa dia kata. Tak faham lagi tu. Sebenarnya bukan macam ni puan. Sebenarnya ya, puan punya maknanya dalam diri puan ni dari segi apa ni, pemakaian puan ni tak mengikut syariat Islam. Bila sebut macam tu, apa reaksi Allah? Dia tunduk. Tunduk tak cakap apa. Ya, minta maaf banyak-banyak puan. Ya, saya terus saya cakap minta puan, mana dalam kita dalam Islam dia ada syariat. Kita ni hamba kepada Allah. Bumi ni Allah yang punya. Bila Allah yang punya, Allah tak biarkan kita ini menguruskan kehidupan kita sendiri tak. Allah bagi peraturan, undang-undang. Dah ada dah. Allah suruh kita ikut. Jadi puan ni tak ikut. Jadi minta maaf lah. Segi tundungnya, segi apa. Dia faham lah. Duduk-duduk dia kata, akhirnya dia cakap apa? Dia kata, Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Saya ni, saya ni duduk di Jepun lama Ustaz. Punya di balik Jepun. Saya duduk di Jepun lama. Tapi Ustaz itulah, sebenarnya saya tahu, bukan tak tahu. Tapi saya tak ada kekuatan Ustaz. Dia tak ada kekuatan. Jadi saya bagi tahu lah, kata puan, dalam soal ni bukan apa. Saya bimbang. Kalau saya tak bagi tahu, nanti puan boleh tarik saya, puan boleh heret saya. Kenapa saya tak tahu? Ya, jadi saya minta mudah-mudahan puan dapatlah. Dia maknanya mengikutlah dalam apapun kehidupan kita. Kita nak jadi anak kita, anak yang baik, kita pun mesti nak mengikut ajaran Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dia boleh terima. Lepas pada itu, dia datang sekolah, Ustazah beritahu Ustaz, dia dah pakai tudung dah, elok dah. Alhamdulillah. Jadi marah-marah, kadang-kadang kita jangan, apa ni tak pakai tudung, baliklah, jangan pergi sekolah. Ini bukan cara yang Nabi ajar untuk kita berdakwah. Nampak tak? Kita terangkan dulu, bukan terus hukum. Ya, termasuklah baru-baru ni bila rakyat buat bantahan, barang naik kan, tiba-tiba ada pula orang yang terus menghukum golongan ini buah kan. Allah Allah. Buah ni berat, buah ni mana pemberontak yang apa? Yang memberontak kepada pemerintah Islam, yang nak melaksanakan syariat Islam. Dia tak setuju, dia tentang, dia halang. Berat tu. Malah pula menghalalkan pula darah golongan ini untuk meluahkan perasaan. Ya, halalkan darah dia. Ini satu kenyataan yang amat-amat sebenarnya apa ni membimbangkan. Mesir banyak pelakon ni bila ada orang yang berilmu membuat kenyataan begitu. Akhirnya apa yang berlaku? Pembunuhan, banyak nyawa yang
perempuan dan sebagainya. Sebab tu dalam Islam kita disebut buah ni, buka dalam kitab Matla'il Badrin ada disebut apa makna buah dan golongan-golongan. Bukan terus kita nak hukum dia bunuh, terus kita nak apa, tidak. Sama juga tadi kita terangkan, kita bagi tahu. Masih lagi tak mau, barulah kita buat tindak yang kedua, yang ketiga, hinggalah kita tahan dan tangkap. Ya? Jadi inilah di antara yang perlulah kita sama-sama memahami keadaan ini, kerana kita nakkan bahawa kehidupan kita ini mendapat keberkatan bersama. Jadi maknanya tadi, jangan kita jadi golongan orang-orang yang maknanya bila mana nak kenal Allah, ada hajat baru nak kenal Allah. Ya, jangan. Jadi saya sebut tadi tak apa. Kita datang, dia jemput datang, tapi kita dakwah ajak mereka, jangan duk mengumpat-ngumpat tindakan. Ya. Dan kemudian sini jemaah yang rahmati Allah, yang kadang-kadang juga bila orang kita ni berlaku, yang lebih malangnya bila dah mati baru datang surah. Ini lagi mati, dah meninggal baru datang masjid. Betul lah, tak jadi orang macam ni. Dah jadi jenazah baru datang masjid. Bukan nak sembahyang, tidur melentang kat depan. Minta maaf, kasar bunyinya kan. Tapi kadang-kadang kalau tak kasar, tak terkesan dalam diri kita. Ya, dalam keadaan ada, ialah dalam dakwah ni pun ada kalanya kena keras sikit, ada senang sikit. Tengoklah. Macam kita lah kalau nak buka tayar tu, kan? Mau nak buka tayar kereta tu, lembut boleh? Tak boleh. Dah lama sangat. Dah lama dia baru ketuk, barulah. Kita ni manusia dah 60 tahun, kalau dah lama sangat kena ketuk kuat sikit. Bila ketuk tu barulah dia mana kesannya pada diri kita. Dia dah meninggal baru datang masjid. Bukan nak sembahyang, betul ke tidak? Nak minta orang sembahyangkan pula. Allah kan tak malu namanya. Tapi nak buat macam mana? Inilah yang banyak yang berlaku. Jadi sebenarnya Allah, kenapa ini berlaku? Kerana Allah hilangkan keberkatan. Kenapa? Kerana meninggalkan ulama dan fuqaha. Dan yang kedua Nabi sebut rahmat Allah itu tak turun, keberkatan itu tak turun bila mana kita meninggalkan majlis ilmu dan ulama. Ya, apa yang berlaku? Yusallitullahi sultanan zaliman. Allah Ta'ala akan melantik ketua dalam keluarga, ketua dalam masyarakat, ketua dalam kampung, ketua dalam negeri, negara itu ialah ketua yang zalim. Nampak? Pemimpinnya pemimpin yang zalim. Apa makna zalim? Zalim ni maknanya dia hanya mengutamakan dirinya saja tanpa dia memikirkan hal keadaan rakyat yang ada di bawah. Lantaklah rakyat susah ke, rakyat menderita ke. Ya. Begitu juga ketua sebagai ayah yang zalim, dia hanya memikirkan tentang soal dirinya tanpa memikirkan soal isteri, soal anak, tentang ya, bukan hanya kebajikan isteri, kebajikan anak, agama isteri, agama anak, dia tak fikir. Ada jenis bapa yang mana, ada jenis ayah yang rajin ke surau, rajin ke masjid, ya, tapi anak di rumah sembahyang ke tidak, tak ambil tahu. Isteri keluar rumah pakai tudung ke tak pakai tudung, kita tak ambil kisah. Yang penting aku datang ke masjid dengan kuliah, sudah. Ada jenis ayah macam ni. Ayah macam ni, ayah yang zalim. Dia menzalimi dirinya sendiri kerana isteri dan anak yang di bawah tanggungannya, ya, dia tidak mendidik dan tidak mengajar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang kalau ada jenis ayah yang macam ni yang Nabi sebut, ada golongan ya, ayah yang akan diheret nanti dalam neraka Allah. Ya, apabila mana dia telah mengabaikan amanahnya kepada Allah Taala. Macam mana pernah Nabi cerita satu kisah seorang lelaki ketika nak dibawa ke syurga, kaki kanan dah melangkah masuk ke syurga, tapi kaki kiri tak boleh nak melangkah. Kaki kiri tak boleh nak melangkah. Bila kaki kiri tak boleh nak melangkah, tiba-tiba terdengar suara. Ya, siapa suara tu? Lalu berkata, wahai Tuhan, aku kenal lelaki ini, suami aku dulu di dunia. Memang suami aku ni jenis rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin dengan kuliah. Memang suami aku ni dulu baik, wahai Tuhan. Tetapi dulu waktu hidup di dunia, dia tak pernah ajar aku untuk ilmu mengenal-Mu, wahai Tuhan. Dia tak pernah bimbing aku. Aku sembahyang ke tidak, dia tak pernah pun ambil peduli. Aku keluar rumah dalam keadaan aurat tak terjaga, dia tak pernah pun bagi tahu. Akhirnya kata si isi,
abang pandai-pandai, abang nak masuk surga seorang-seorang, ya bang, minta maaf bang, aku tak boleh lepaskan bang. Kaki kiri isteri pegang, diheret, diumpan dalam neraka. Ini yang kita minta. Ya. Itu isteri. Anak pula dakwa, wahai Tuhan, ke mana nak bawa suami ayah tu? Dulu dia ni memang ayah aku baik, tapi dulu waktu hidup dulu di dunia, ayah dia tak pernah ajar aku ilmu mengenalmu, wahai Tuhan. Aku merempit malam-malam, ayah tak pernah ambil peduli. Aku balik lewat malam pun ayah tak pernah marah. Ayah tak pernah tanya kamu pergi mana, tak. Aku balik bawa perempuan pun ayah tak pernah nak marah. Akhirnya aku berzina dengan perempuan, dapat anak. Ayah malu, ayah suruh buang anak, tapi ayah tak pernah tegur, tak pernah marah. Akhirnya anak nyeret ayah masuk neraka. Nampak? Ya. Usahkan dalam neraka, dalam kubur lagi kita diazab. Kalau sekiranya kita tak menjaga amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Macam satu kisah yang berlaku, seorang yang bernama Syekh Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak dia ni seorang kaya, ya, tapi dia ni seorang yang beriman, orang soleh. Suatu hari Abdullah ni dia berjalan. Dalam perjalanannya dia ada satu gudanglah kedai kain. Dia ni penat, letih, lalu dia berehat di sebuah pohon yang besar. Tanpa disedari, di belakang pohon tu ada tanah perkuburan. Bila Abdullah Al-Mubarak tadi bersandar dekat batang pohon tu, tanpa disedari, rupanya belakang tu ada tanah kubur. Lalu dengan izin Allah, Abdullah Al-Mubarak ni bermimpi bertemu dengan ahli kubur. Sebenarnya kalau kita mimpi orang yang meninggal ni, kata Nabi biasanya mimpi itu mimpi yang benar. Kadang-kadang mungkin kita pernah mimpi ibu, ayah kita yang mati. Ada kadang-kadang kita mimpi ibu menangis dalam alam barzakh. Kalau mimpi ibu yang sedang menangis itu, tandanya ibu kita mohon pertolongan kepada kita, mohon bacakan Fatihah, sedekahkan pahala untuk ibu, ya. Lalu Abdullah Al-Mubarak ni bila dia mimpi, dia bertemu. Dia melihat sebelah kanan ada golongan manusia yang sedang bergembira di alam barzakh, mendapat nikmat, mendapat maknanya ketenangan, ya, seronok kerana kuburnya itu lapang luas, malah dijadikan taman-taman surga. Bila Abdullah Al-Mubarak berpaling ke kiri, dia melihat apa yang berlaku. Alangkah sedihnya Abdullah Al-Mubarak. Ahli barzakh itu dalam keadaan yang penuh azab, ya, diazab oleh Allah. Kuburnya tadi dalam keadaan kubur yang panas, dengan asapnya, dengan hitamnya, ya, dengan keadaan pakaian yang seolah-olah baru dipukul, kesan-kesan pukulan. Kemudian Abdullah Al-Mubarak melihat ada golongan yang sedang memungut. Lalu Abdullah pun bertanya kepada salah seorang daripada ahli kubur yang sedang diazab. Lalu Abdullah bertanya, ini dalam mimpi, ya, mimpi ulama dulu, mimpi orang ulama salafus saleh ni, kebanyakan mimpi ini benar. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk, mungkin hidayah kepada kita. Allah nak berikan hidayah. Lalu Abdullah ni bila bertanya kepada ahli kubur, kenapalah aku melihat yang belah kanan mendapat nikmat, sedangkan kamu mendapat azab? Lalu dia pun bercerita, wahai Tuhan, saya ni dulu waktu hidup saya ni orang kaya Tuhan, ya, saya ni ada anak saya ni ramai Tuhan, tapi sampai sekarang anak saya tak pernah kirimkan doa untuk saya Tuhan. Sedangkan di kubur sana Tuhan, anak-anak mereka sering doakan untuk mereka. Setiap kali anak-anak mereka, ya, solat, setiap kali itulah anak mereka mendoakan untuk mereka. Sedangkan saya, anak tak pernah doa untuk saya. Tolonglah Tuhan, pergilah jumpa anak-anak saya, tolong bagi tahu dengan anak-anak saya diazab oleh Allah Tuhan. Saya dah minta balik dengan Allah ke dunia, tapi dah tak boleh Tuhan. Saya menangis, saya diazab, kubur saya dihimpit Tuhan. Tulang berulang saya hancur berkecai. Ular kalajengking akan mengazab saya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Saya tak ada kat tempat untuk bergantung Tuhan. Tolonglah Tuhan, jumpalah anak saya, mintalah dia doakan untuk saya. Sini jemaah yang ramai Allah. Kisah ini kadang-kadang bila kita fikir, bila kita renung, kita muhasabah. Kita ada anak, tuan-tuan, saya ada anak, ya, kita pun ada anak. Cuba kita tengok muka anak kita.
Apakah anak kita ini akan menjadikan diri kita mendapat ketenangan di alam barzakh, ataupun anak kita menyebabkan kita mendapat azab di alam barzakh? Lalu kita banyak doa, mintalah Allah jadikan anak kita anak yang soleh. Ya. Jadi bila keadaan itu berlaku, dia pun cerita, Tuhan, dulu waktu hidup saya sakit, Tuhan, saya ni kaya. Waktu saya sakit, anak saya ni balik ke rumah. Waktu mereka balik, mereka tak ada pun datang nak pegang saya, nak pijit saya. Tapi mereka hanya memikirkan tentang harta saya. Ayah dah nak mati ni loh, jangan nak bayar. Harta ayah ni banyak, kamu nak bahagian mana tu? Jadi macam cerita tiga Abdul Abdul Wahab, Abdul Wahab, Abdul Wahab. Baik, kan? Fikir tentang harta ayah. Waktu ketika saat saya nazak, anak saya tak ada seorang pun yang mengajarkan saya kalimah La ilaha illallah. Waktu itu saya dianggap sakaratul maut. Iblis datang, pujuk saya, kempen saya, rayu saya supaya tinggalkan Islam. Tak ada pun anak saya nak ajar saya, Tuhan. Anak saya sibuk memikirkan harta saya. Waktu ketika mana saya diambil nyawa oleh Allah dalam keadaan yang amat menyakitkan, Tuhan. Hinggalah saat waktu saya dimandikan, tak ada seorang anak saya pun yang memandikan jenazah saya. Orang lain yang memandikan, Tuhan. Roh ahli barzakh itu bercerita kepada Abdullah Al-Mubarak. Hinggalah saat saya dikafankan, Tuhan, tak ada seorang anak saya pun yang mengkafankan jenazah saya. Hinggalah saya dimasukkan ke liang lahat, tak ada anak saya pun seorang yang nak doakan saya. Itu mau memperhatikan. Sampailah sekarang, Tuhan. Firman rahmat Allah. Ibu kita muhasabah diri kita balik. Ibu kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal. Ada kita yang memandikan mereka. Kenapa orang lain yang memandikan? Sedangkan Nabi sebut yang paling afdal memandikan, menguruskan jenazah ialah waris yang terdekat. Anak. Kalau ayah meninggal, anak yang afdal. Suami meninggal, isteri afdal dengan anak. Isteri meninggal, suami boleh mandikan. Baik itu yang disuruh. Yang Nabi pernah pesan kepada Aisyah, kalau kamu meninggal dulu, kata Nabi, aku yang akan memandikan. Kalau aku meninggal, kamu mandikan aku. Ya. Ini yang Nabi ingatkan pada kita. Sebab terima rahmat Allah, kita bayangkanlah, kalaulah orang lain yang memandikan kita, dia tak sama kalau anak yang memandikan. Kalau anak mandikan, kita ni lembut, ayah lembut. Tapi kalau orang lain yang mandikan, menjerit, meraunglah ibu dan ayah kita. Ya? Malunya lagi, Allah, kenapa orang lain yang mandikan? Sebab dalam Islam ni, sembahyang dirahmati Allah, fardu kifayah ni, saya lebih menjuruskan kepada keluarga kita. Seorang-seorang adalah seorang daripada keluarga kita boleh. Kalau kita tak boleh pun nak mandikan, contohlah kita tak tahu nak mandikan, tak apa, kita bagi tahu untuk imam, kami ni anak-anak nak mandikan ayah, tapi kami ni tak pandai. Untuk imam cuma bagi tahu je kat mana nak gosok, kat mana. Apa masalah? Basuh, gosok. Kan? Ini ibu kita, ini ayah kita. Jangan jadi seperti ahli barzakh tadi yang menangis di alam barzakh. Hingga pada waktu itu dia minta, wahai Abdullah, tolonglah bagi tahu kepada anak aku. Aku dah tak tahan, wahai Abdullah. Tersedak. Lalu kemudian Abdullah bertanya, yang memungut-mungut itu siapa? Itulah di antara orang-orang Islam yang dah mati. Kiriman doa daripada orang-orang yang hidup setiap kali lepas solat. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu doa kita lepas sembahyang tu. Itulah yang Allah bagi, tapi dapat sikit. Kalau anak yang doa, seperti pos lalu dapat besar hadiahnya. Ya. Macam mana bentuknya, tunggu kita mati. Saya tak tahu nak jawab. Kadang orang bertanya juga, macam mana hadiah Ustaz ya? Macam mana makanan Ustaz? Tunggu mati lah. Tunggu mati tahulah, nak hidup pun lagi tahu. Memang kita tahu apa yang Nabi bagi tahu. Jadi Abdullah Al-Mubarak tersedar dari mimpi, pergi terus. Jumpalah tempat tu, akhirnya bertanya kepada penduduk di situ, ada nama anak ni dalam 10 bulan, lalu akhirnya ada. Lalu Abdullah pun berjumpa dengan salah seorang daripada anak dia, bahawa saya ni bermimpi, tidaklah keadaan yang berlaku. Lalu menangislah anak-anaknya.
Lalu akhirnya anak-anaknya berpakat-pakat doa, buat doa selamat penduri yang semuanya, kirimkan doa, baca Quran, kirimkan doa kepada ayah. Tak lama kemudian Abdullah tersedar dari mimpi. Bila dia sedar mimpi, dia nampak ayahnya tadi yang diazab, tiba-tiba Allah Ta'ala ubah, mendapat nikmat, dimasukkan ke tempat yang mendapat rahmat di sisi Allah Ta'ala di alam barzakh. Kenapa? Rupanya anak dikirimkan doa untuk ayah, dapat meringankan azab Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kita kena sama-sama lah muhasabah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang mampu untuk memberikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Baik, itu maknanya kedua dari yusalitullahi sultanan zaliman. Kedua yang zalim, bila kedua itu membiarkan itu dalam isteri dan anak. Kalau kedua dalam masyarakat, berapa banyak yang heret kita tadi, tarik kita Allah. Jadi oleh sebab itu, bala yang Allah turunkan yang kedua tadi itulah. Dan yang ketiganya, ini yang kita bimbang, yakhruju minad dunya bighairi iman. Yang ketiganya, Allah turunkan bala bila mana kita meninggalkan majlis ilmu, kita tak nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala menghilangkan, Allah apa dia? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, matinya dengan tanpa membawa iman. Bila kita mati tanpa membawa iman, bila iman kita tak bawa, apa yang kita bawa? Kita bawa nafsu amarah kita. Waktu Nabi sebut yatbi'u salasatil mayyin, ingat, ahluhu maluhu wa amaluhu. Yang mengiringi kita waktu ketika mati ini tiga: keluarga kita, harta kita, amalan kita. Bayar yang usnani, dua balik, wa yabqa wahid, yang tinggal satu. Apa yang balik? Yang pertama ialah keluarga kita balik. Isteri meninggal, suami sayang macam mana pun balik. Tak ada dia suami sanggup nak tunggu isteri. Ada tak suami, aku tak nak balik, nak duduk kat kubur, sayang dengan isteri. Tak balik, cepat balik ada. Ada suami balik. Tu hari pertama nangis, keluar air mata, sedih kan. Kenapa pakcik nangis? Sedih, isteri baru meninggal. Hari kedua, air hidung pula meleleh, sedih sangat. Tapi hari yang ketiga, air liur pula meleleh. Saya ada seorang kawan, dia ustaz juga mengajar sekolah, nak cerita ni kisah benar lah. Isterinya meninggal dalam keadaan yang mengejutlah ya. Memanglah bila mati mengejut ni bukan senang nak pujuk hati ya. Kita masih maknanya teringat nak pujuk hati, nak menerima hakikat takdir Allah ni bukan senang sebenarnya. Sebab tu bila semua beriman qadar dan qadar tu Allah letak rukun yang ke-6 kan. Cakap mudah, tapi bila diuji baru kita tahu tahap mana beriman dengan qadar dan qadar Allah ni. Kadang-kadang ada orang kita tak boleh terima hakikat ni. Kenapa Allah ambil dia dulu, kenapalah kita seolah-olah mempersoalkan takdir Allah. Kalau dia tak naik bas, dia tak berlaku, tak nak tak mati bang, pulang bang tak nak hantar dah, kita marahkan suami pula. Seolah-olah kita menyerahkan Allah Ta'ala. Kan banyak dah bagi tahu dah, itulah kita dah tak boleh terima hakikat. Cakap mudah, tanpa disedari kita seolah-olah tidak rela dengan takdir Allah. Jadi bila berlakunya keadaan kematian sebegitu pula, ialah kita kawal sahabat ni, ini ustaz lah, bila suami dia malam tu elok makan tu, ya makan, kena makan, balik tu tak ada apa, lepas subuh dia kata dia gerak isteri dia, ustaz saya gerak isteri saya, gerak-gerak tak apa-apa bangun. Tiba-tiba kaki sejuk, ustaz. Saya ingat kenapa pula. Saya kata, ya bangun, ya bangun. Rupanya isteri meninggal. Innalillah. Meninggal, dalam tidur meninggal. Tapi dia menangis tu. Biasa kita ziarah tu menangis macam budak-budak lah. Menangis. Pergi bawa ke kubur, menangis teresak-esak. Hari yang kedua pun ziarah rumah yang tak henti lagi. Air mata merah. Hari ketiga pun begitu. Hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kemudian hari ketujuh, kena datang sekolah, hari ketujuh datang sekolah. Masuk hari ketujuh datang sekolah, senyum pula. Kita pun pelik pula, faham tak ya senyum. Kata hari ini senyum pula ustaz, alhamdulillah lah. Tidak kami pun risau ustaz, dan 6 hari ustaz senyum nangis. Syukur banget, alhamdulillah hari itu saya ini senyum, syukur sangat. Dan dapat pengganti dah. Allah. Kita mau apa? Yang kita rasa macam ialah yang jadi lucunya dulu
Sebab dia menangis, dia macam budak-budak 6 hari dia menangis, sedihnya tu. Tapi rupanya hari ke-7 gembira tu sebab ingat dah mampu pujuk hati, rupanya dah dapat menghati. Allah, inilah dia. Ya, dia nak katakan keluarga sayang macam tinggal. Betul tak ya? Mak kita, isteri kita, anak kita mati tinggal. Harta kita, Nabi kata tinggal. Rumah besar, kenderaan besar, ini yang melalaikan kita ni. Harta ini bukan harta yang sebenar kita sebenarnya. Harta yang sebenar kita adalah harta amal soleh kita, harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itulah harta kita nanti. Harta tinggal. Yang bawa kita masuk kubur apa dia? Wa amaluhu, amal kita. Ni yang kita datang malam ni. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami tulis, kata Allah setiap langkah perjalanan kita. Inilah dia harta kita yang akan mengiringi kita dalam kubur. Nampak tak? Kalau amal kita amal yang jahat, hidup di dunia ini menipu, bohong, ambil hak orang, zalim dengan orang, menghinanya orang lain, macam mana amal itu nanti yang akan masuk dalam kubur, yang menyebabkan kita diazab. Sebab itu bila mana Allah kata walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jikalau kata Allah, kamu melihat orang-orang yang hidup dulu mereka buat dosa kepadaku, sekarang ni mereka dah mati, kata Allah, mereka dah duduk dalam alam barzahku, mereka berkata kepadaku, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat, wa sami'na, kami dah dengar. Apa yang mereka lihat? Mereka dilihatkan setiap pagi dan petang api menyala-nyala nak membakar tubuh badan mereka. Bukan api dunia, api neraka. Api dunia ni pun usahakan kita letak tangan, cuba hancur tangan kita. Orang bakar hebat silat gayung, tali pinggang, berapa tali pinggang, cuba letak dekat api, tengok apa yang berlaku. Cair tangan kita. Besi yang pejal, yang keras, letak dengan air, apa yang menjadi? Besi itu boleh cair. Ini api neraka. Kami dah lihat, wasamina, kami dah dengar suara api neraka tak sama-sama nak membakar. Farjidna, tolonglah Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia balik. Kembalikanlah kami ke karya surau Luqmanul Hakim, merayu ahli bazah yang duduk di karya masing-masing. Mana karya kita? Farjidna, kami dah yakin wahai Tuhan, ni'mas salihan inna muqinun, kami nak beramal dengan amal yang soleh kerana kami dah yakin. Tapi sayang semuanya dah terlambat, tak guna dah nak menyesal. Macam lagu kan, sayang semuanya sudah terlambat, tak guna engkau menyesal lagi. Tak guna, menangislah kita di alam barzah. Mungkin hari ini berapa ramai ahli barzah yang sedang menangis, yang sedang merayu, sedang merintih nak balik ke dunia, tapi dah tak boleh. Tak boleh dah. Jadi oleh sebab itu kita kena muhasabah dirilah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mati yakhruju minad dunya bighairi iman. Sebab itu sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil sikit kisah Nabi kita waktu sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi meninggal, dan Nabi panggil para sahabat berkumpul ramai-ramai dalam keadaan kepala Nabi diikat dengan kain kerana sakit yang amat sangat. Kepala Nabi sakit sampai Nabi sembahyang pun kain pun masih lagi tak dibuka. Kenapa Nabi sakit? Mengikut ulama, Nabi sakit salah satu sebab faktornya apabila Nabi, di antaranya Nabi makan daging kambing. Ya, lepas Nabi makan daging kambing yang dibubuh racun oleh seorang perempuan Yahudi. Kan? Sebab Nabi ni dia makanan yang disuka oleh kambing. Kambing ni makanan yang Nabi suka. Sebab tu kalau kita makan kambing, sunnah sebenarnya. Kalau kita niat makan kambing itu ikut Nabi, maka kita dapat sunnah. Sunnah kita makan kambing. Tapi kita orang Melayu ni minda dah peset dah makan kambing darah tinggi. Makan kambing apa lagi, gaul. Cuba kita set aku makan kambing ni sunnah. Ada penyakit insya-Allah. Kita set minda ke situ lah. Tapi pelik orang kita ni pula. Ada orang kita Melayu ni, ada kawan lain dia bagi tahu tak, dekat Ustaz, dekat Malaysia dia tak makan kambing tak. Memang tak, tapi pergi Mekah, Allah Rabbi, dia makan kambing sebelah habis. Kita tanya ni kenapa pula di Mekah makan kambing, kat Malaysia tak makan? Dia pun jawab, Ustaz, kambing di Mekah, kambing ni beriman. Dekat Malaysia dia lupa kambing yang tak beriman. Macam mana tak beriman Ustaz? Habis kambingnya dibiar lepas kandang kawan dimakan, sana dimakan.
Kan? Ada orang yang begitu pula. Ada je. Jadi maknanya dia makan. Jadi bila waktu Nabi makan tu kan, perempuan Yahudi tu ajak Nabi datang, jemput Nabi makan. Bila Nabi makan, rupanya Nabi berkata, kambing tu bercakap. Ini mukjizat. Kambing tu kata apa? Wahai Muhammad, aku ni dah diletak racun, tapi Nabi dah letak kat bibir sikit, Nabi buatkan balik. Sahabat sebelah ambil daging tu dimakan, meninggal sahabat. Meninggal terus, berlumpur meninggal kerana bising racun. Ini orang Yahudi, wala tabda angkal Yahudi wala Nasara. Allah sebut orang Yahudi tak akan biar terus. Baik, waktu Nabi sakit tu, saya cerita lah bahasa ya, insya-Allah. Nabi kumpul semua ramai. Kita lihat apa kata Nabi kita Muhammad. Nabi kata, wahai para sahabat, aku tak tahu, kata Nabi, apakah lepas ni kita boleh bertemu ke tidak. Hari ini, kata Nabi, aku ingin memberitahu kepada kamu, jika sekiranya aku ada salah dengan kamu, tolong maafkan aku, kata Nabi. Kalau kamu tak maafkan aku tak mampu nak menjawab di hadapan Allah. Azab Allah amat dahsyat. Kalau aku ada berhutang, tolonglah, kata Nabi, jumpalah aku lepas ni, aku nak selesaikan hutang. Sahabat-sahabat menangis, Abu Bakar menangis, kerana dia dah rasa dah ucapan Nabi ni ucapan yang terakhir. Pada waktu Nabi bercakap, tiba-tiba bangun seorang sahabat yang bernama Aqasah bin Musan. Bangun, ya Rasulullah, kamu ada buat salah dengan aku. Hari ni aku nak menuntut hutang aku, ya Rasulullah. Bila Nabi dengar begitu, muka Nabi dah berubah. Bukan berubah apa? Berubah takut. Berubah takut. Takut azab Allah. Dan jemaah, Nabi Muhammad, Nabi pun takut. Padahal Nabi dijamin, dijaga, dipelihara oleh Allah daripada buat dosa. Kita hari ini rasa tak takut dengan azab Allah. Kita hari ini rasa tak takut dengan ancaman neraka Allah. Kita hari ini seolah-olah tidak takut dengan ancaman azab di alam barzakh. Hari ini kita buat dosa, sombong kita, seolah-olah bumi ni macam kita yang punya. Bila kita ajak jom kembali kepada hukum Allah, kita lah manusia yang menentang, yang menghalang, malah mempermain-mainkan pula hukum Allah Ta'ala, mengabaikan pula sunnah Rasulullah. Allah, Nabi pun takut. Lalu bila keadaan itu berlaku, lalu Nabi bertanya, wahai Aqasah, apakah salah aku dengan kamu, wahai Aqasah? Aku nak minta maaf, wahai Aqasah. Ya Rasulullah, aku boleh maafkan, tapi dengan syarat, ya Rasulullah, aku mesti balas balik perbuatan yang kamu dah buat dengan aku. Bila mana aku balas, aku akan